بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada awal tahun ini kita memulakan sesi ulang kaji kita pada halaman 145 hingga 149. Pada hari ini kita terus bersyukur dan terus bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dibekalkan oleh Allah panduan daripada al-Quran dan juga sunnah untuk meneruskan kehidupan dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amir Rahman Abbas. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Ahlan Ustaz ya. Ke My Quran Time di awal tahun ini ya. Kita menanti-nantikan Ustaz selalu ya sepanjang masa di Quran Time ini insya-Allah mengajar dan juga memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran untuk sama-sama kita jiwai intipatinya dan juga sudah tentu kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah ya. Awal tahun ini macam mana Ustaz punya pengalaman azam baru tahun baru ni, boleh Ustaz kongsi sikit? Okey, masya-Allah. Untuk tahun baru ni 2021 ni ya. Moga-moga kita terus rasa tak pernah rasa puas, bahkan kita dapat rasa kalau tak bersama Al-Quran kita rasa susah hati. Mudah-mudahan perasaan itu terus menyelubuhi diri ini dan diri semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk terus kita mendalami kalamullah Ustaz. Baik, masya-Allah, itu adalah perkongsian awal tahun. Saya yakin tuan-tuan yang berada di rumah juga ada azam baru, dan azam baru tahun ini dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi ingin berpegang bertaut kepada tali Allah. Ini yang paling mahal, dan paling mahal ini akan jadi lebih real, lebih jelas apabila kita sampai di akhirat nanti insya-Allah, bila iqra wartaqi, bacalah dan kamu akan dinaikkan pangkat ya di akhirat nanti. Itu perkara-perkara yang kita
tidak alami lagi, tetapi berita itu sudah sampai kepada kita daripada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama jiwai dan hayati. Jadi pada awal ini kita memulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Sebelum kita mendengar lebih lanjut ya perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz Amir Rahman Abbas, juga nanti kita nak tanya kepada Ustaz ya awal tahun, mesej kepada ibu ayah ya anak-anak yang ada di sekolah, cikgu Ustaz mengajar di sekolah. Jadi apa mesej penting kita nak dengar sebentar lagi. Kita baca dahulu Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi untuk sama-sama kita mengulang kaji kepada pentingnya hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Kita memohon setiap hari, jangan bosan untuk memohon hidayah, apatah lagi kita memulakan tahun baru ini. Kita perlukan pimpinan daripada Allah Subhanahu taala. Hidayah ada 4 peringkat menurut Al-Asfahani dalam Mu'jamnya. Dia menyatakan bahawa salah satu daripada hidayah itu ialah apabila kita diberikan deria di dalam kehidupan kita. Kita boleh lihat, kita boleh dengar, kita boleh rasa, ini adalah hidayah daripada Allah. Lebih daripada itu ialah kita ingin mengikut kepada kebaikan, kita ingin mengikut kepada Nabi, itu juga adalah hidayah. Kemudian kita sendiri yang mencari hidayah itu, kita bersungguh-sungguh mencari hidayah seperti tuan-tuan membaca setiap hari, itu adalah hidayah level tahap yang seterusnya. Dan paling tinggi hidayah apabila kita dipimpin masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga ihdinas siratal mustaqim. Jadi selagi kita tidak sampai ke sana, jangan bosan untuk memohon hidayah daripada Allah, dan inilah yang kita ingin lihat bersama Al-Fadil Ustaz Amir Rahman Abbas. Jadi Ustaz, mungkin di awal ini sebelum kita melihat sambung pada halaman 145, mesej Ustaz kepada bumi Malaysia, kepada seluruh dunia tentang bagaimana 2021 dan Al-Quran. Mungkin untuk ibu ayah, mungkin untuk pemimpin, mungkin juga untuk anak-anak pelajar yang sekarang ini sedang bercuti. Sila Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mulia Ustaz Fazrul, Ustaz Ahmad Tirmizi. Jadi 2021 ni kita harap ada sinar baru untuk semua, daripada peringkat atasan sehingga ke peringkat rakyat jelata, ya, untuk mengqurankan semua peringkat di kita dalam keadaan dunia yang sudah pasti berbeza dari sebelum ini dengan ancaman wabak COVID dan sebagainya. Tetapi kita yakin bahawa sekiranya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai satu bentuk panduan yang utama daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecilnya, insya-Allah saya yakin kita boleh hadapi norma baharu ini dalam keadaan kita bersedia dan sebenarnya merapatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu taala, insya-Allah. Insya-Allah itu adalah nasihat yang penting untuk 2021 daripada Ustaz ataupun Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman, qari antarabangsa ya, yang berpengalaman di peringkat antarabangsa, dan lebih daripada itu mendidik Ustaz ya, Ustaz mendidik di sekolah menengah ya, agama persekutuan. Jadi ini sebagai satu peluang untuk sama-sama kita melihat bersama Al-Quran, apatah lagi memulakan tahun
2021 ini. Jadi ini sejajar dengan apa yang dibacakan oleh Ustaz di awal tadi pada ayat 132, dan setiap seorang ada peringkatnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Walikullin darajatum mimma amilu, maksudnya apa yang kita amalkan baik buruk sebenarnya bukan satu tahap. Solat pun ada tahap-tahapnya, baca Quran pun ada tahap-tahapnya. Ada orang yang mungkin bertatih-tatih, ada orang yang tak kisah pun tentang Quran, ada yang sudah mula bertaranum membaca dengan tajwid, ada yang tahap darajatnya ialah mula memahami, ada darajat yang bukan sekadar baca, bukan sekadar faham tetapi diamalkan. Segala perkara itu Allah tidak lalai. Ya, itu perkara baik. Tapi kalau perkara buruk juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan sekalian, ya, dalam hati kita kadang-kadang ada perkara yang puas hati, tak puas hati, kita mungkin pemarah dan sebagainya. Semua itu ada tahap, dan sudah tentu pada awal tahun 2021 ini kita nak pastikan darajat amalan kita ini paling tinggi, ya. Kita sedikit demi sedikit, sudah tentunya dengan kita mengambil panduan daripada al-Quran, mohon Allah pimpin kita. Allah menyatakan warabbukal ghani, Allah itu adalah maha kaya, penuh rahmah. Jadi dengan kekayaan Allah, dengan rahmat Allah itu kita kena garap, kena ambil, dekati. In yasha yudhibkum, jika dia menghendaki, dia akan memusnahkanmu, dan setelah kamu musnah dia akan menggantikan dengan sesiapa yang dia kehendaki, sebagaimana dia menjadikan kamu daripada keturunan kaum yang lain. Jadi ini satu amaran. Kalau katakan ada orang yang dia tahu bahawa hidayah ini Ustaz, ya, milik Allah. Jika Allah nak Allah boleh bagi hidayah. Kalau Allah tak nak, Allah nak, mungkin dia disesatkan. Mungkin ada yang kata kalau macam tu saya memang ditentukan tak dapat hidayah. Kan. Kalau ada yang cakap begitu, itu adalah kefahaman yang silap di dalam surah Al-An'am ini. Maksudnya ialah apa? Kalau Allah nakkan kebaikan, maksudnya kitalah yang berusaha mendekati kebaikan itu, kerana ada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita kata bahawa Allah dah nak buat saya begini, nak buat macam mana? Satu ialah kita tidak tahu apakah yang ditentukan oleh Allah pada perkara yang akan datang, dan yang pasti Allah menetapkan qadar untuk kebaikan kena buat ini, kalau qadar untuk keburukan kena buat ini. Kalau malas tak nak baca Quran, kemudian duduk tak nak mendengar, biar sahaja orang lain untuk membaca al-Quran, itu sebenarnya adalah qadar, ketentuan untuk menjemput kesesatan dan juga ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya ketentuan Allah itu yang perlu kita ikut, bukannya ikut selera kita. Dan Allah menyatakan di sini, Allah kata Allah boleh ganti dengan orang lain, ya, dan kita tidak mahu kita digantikan. Harapnya kita yang menggantikan, terutama pada tahun 2021 ini kita perlu menggantikan orang-orang yang mungkin tidak mahu langsung kepada hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Ya, segala perkara itu datang pasti, wa ma antum bimu'jizin, tidak ada siapa yang boleh menolaknya. Jadi sama ada kita menggantikan ataupun kita digantikan, ya, itu semuanya pasti berlaku. Yang pastinya ialah kita perlu selalu menuntut ilmu dan mendalami kepada panduan tauhid yang dibekalkan dalam surah Al-An'am. Jadi dalam halaman 145 ini Allah bercerita tentang Allah menjadikan tanaman, tumbuhan, semua itu adalah untuk makin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukannya untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membawakan antara kesan syirik ini ialah ada yang sanggup membunuh kepada anak pada ayat 137 kerana dia merasakan bahawa anak ini mungkin menyebabkan kurang bertuahnya dalam kehidupan. Dia rasakan bahawa dalam binatang pun ada binatang tertentu yang perlu diasing-asing, diharam halalkan tanpa mengikut panduan daripada Allah. Jadi kalau kita terus pada halaman 146, kita melihat kepada ayat yang ke-141 dan 142, ini adalah satu perkara yang menarik. Allah membawakan sekali lagi tentang kehebatan Allah menjadikan tanaman dan juga binatang. Allah jelaskan betul-betul. Pasal ada orang yang silap faham, Allah jelaskan betul-betul apa fungsinya. Mari kita sama-sama dengan Ustaz Amir Rahman ayat 141 dan ayat 142. Jom sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهو الذي أنشأ جنات
معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 141 142. Apakah maksudnya? Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang menjalar dan yang tidak menjalar, ya, ma'rushat wa ghairu ma'rushat. Wan nakhla, dan juga apakah contoh wa ghairu ma'rushat yang tidak menjalar itu adalah pohon kurma dan tanaman yang pelbagai buah-buahannya hasil makanan daripada pohon tersebut. Dan min thamarihi idza athmara wa atu, ya, warumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, iaitu pokok zaitun, pokok delima dan juga pohon-pohon yang serupa ataupun yang tidak serupa. Allah menjelaskan perkara ini, satu ialah sebagaimana yang kita belajar pada minggu ini, iaitu semua ini adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia tidak mampu, ya, kita hanya kalau pakar profesor PhD ada dalam di peringkat universiti pun hanya belajar peraturan yang ada pada tanaman-tanaman ini sahaja, tidak menciptakan. Dan pengalaman saya Ustaz ni ketika di U dahulu universiti, ada individu yang cuba mengkaji macam mana nak menghasilkan, contohnya menghasilkan rasa jagung contohnya, ya, kalau katakan nak buat jagung yang macam tu nak mengkajinya itu, nak adun, pecahkan atom-atom yang ada untuk gabung balik ikut pada formula jagung ke durian ke apa ke, nak pecahkan dia punya tenaga atom-atom itu pun sendiri kena pakai alat yang besar, dan perkara itu adalah sesuatu yang memakan belanja yang besar. Ya. Dan satu lagi projek ketika di luar dulu ialah akhir tahun NASA, ya, yang memberikan tugas untuk mengkaji kalau nak hidup di Marikh berapa kos untuk sekitar 20-30 orang duduk 3 bulan. Ya, pasal kat sana oksigen ada masalah, air ada masalah. Jadi macam mana kosnya berjuta-juta nak digunakan untuk hidup 3 bulan untuk 30 orang. Jadi akhirnya bersyukurlah dengan apa yang ada di bumi. Allah yang hebat telah memberikan buah mangga, buah durian, buah anggur apa sebagainya. Cuma, tak payah percuma kan. Kita usaha-usahakan dan ramai orang yang boleh jadi kaya dengan usahakan perkara ini. Tak payah pula dia nak pergi mencantum-cantumkan atom-atom ini untuk jadi buah anggur dan sebagainya. Jadi apabila kita tahu bahawa Allah ini berkuasa amat baik,
ada tanggungjawab yang Allah beritahu dekat sini, iaitu yang pertama, kulu min thamarhi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Yang pertama makan, dan yang keduanya tunaikan tanggungjawab, keluarkan bahagian-bahagian zakat ataupun sedekah. Zakat belum timbul lagi pada waktu turun ayat ini, tapi bagi zaman kita ialah kalau perlu dikeluarkan cukai, zakat dan sebagainya dikeluarkan. Dan yang ketiganya, wala tusrifu. Jangan melampau. Mengapa tiba-tiba keluar melampau di sini? Lantaran bila orang petani ustaz ya, dia dapat dah dia punya hasil tuai ni, dia bukan dapat sebulan sekali, dia dapat mungkin setengah tahun, setahun, macam pesawah padi contohnya. Pada waktu ini Allah ingatkan wala tusrifu, jangan pula tukar kereta, tukar itu, tukar ini. Rupanya sebulan dia kaya, akhirnya zas, tidak tidak ada pendapatan. Jadi Allah memberi panduan kepada kita untuk urus keuangan dalam kehidupan kita seharian. Dan pada ayat 142 itu Allah menceritakan tentang fungsi binatang, haiwan adalah sebagai pengangkutan dan boleh disembelih. Itu jelas, ya. Tetapi ada orang ustaz ni pasal tak dapat, kita alhamdulillah kita ni orang Islam kan, tapi orang yang mensyirikkan Allah, dia jadikan binatang ni untuk letak istilah saibaha, macam-macam nama, mensyirikkan kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya mereka tidak makan apa yang direzekikan, malah mereka mengikut kepada khutuwatis syaitan. Dan Allah kata innahu lakum aduwwum mubin. Ini adalah musuh yang nyata. 2021 ini kita tidak mahu jadikan binatang dan juga tumbuhan ini yang Allah dah beritahu cara nak gunanya. Mungkin bagi setengah orang takkanlah itu pun nak dijelaskan. Allah jelaskan ini pasal ada orang yang digunakan binatang dan ternakan ini ataupun tanaman ini untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dihalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kita tidak mahu jadi begitu. Jadi kita doakan agar 2021 ini jadi tahun yang lebih mantap untuk tauhid bersemi dalam diri dan keluarga kita. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa setia istiqamah dalam My Quran Time. Saya percaya, yakin kepada semua sahabat-sahabat penonton-penonton di seluruh dunia yang menyaksikan sekarang ni rasa seronok, rasa terhibur dan rasa tidak pernah rasa puas dengan Al-Quran, baik dari sudut kita dengar ayat Al-Quranul Karim dan kita dengar daripada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Amir mengalunkan bacaan dengan suara yang baik, suara yang berseni. Sudah pasti dia menambahkan lagi keinginan kepada kita untuk mendalami Al-Quran dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Jadi saya nak tanya sikit Ustaz Fas, soalan kepada Ustaz Amir. Oh ya, silakan. Okey Ustaz. Okey, nak tanya sikit berkenaan hari ini. Alhamdulillah, kalau kita lihat daripada peringkat awal orang nak belajar mengenali huruf, macam-macam kaedah ada. Ada qiraatinya, ada iqra'nya kan, ada baghdadinya, bahkan ada barq. Maksudnya kilat lah, maksudnya kaedah ni kalau belajar sepatah kilat pandai terus. Tak tahu macam mana cara. Itu masing-masing punya kaedah. Itu pekat asas lah kita nak kenal huruf. Namun bila pergi lebih setapak lagi, kita tengok ramai di kalangan hari ini kita cuba nak memahamkan masyarakat macam mana nak baca Al-Quran dengan betul. Lalu lahirlah pendekatan masing-masing buat pendekatan yang kita kata matlamatnya satu untuk bagi orang boleh baca Quran dengan baik. Namun di sana kita juga tahu matlamat dia tidak menghalalkan cara tu, supaya kita takut kesan akan datang tu macam mana pada bacaan Al-Quran. Kerana Al-Quran ni kalamullah, dia tak boleh kita buat ikut suka-suka hati kita, kita kira logik, kita kira itu sebagainya. So macam mana kalau kita nak jadi seorang guru, nak ajar orang, kita nak tak nak gunalah pendekatan yang syekh-syekh Arab ataupun guru-guru kita yang lama tu susah orang nak faham. Ada tak panduan khatul panduan? Baiklah, sedang penonton dirahmati Allah sekalian.
Dia soal Al-Quran ni memang dia ada inovasi dari masa ke semasa. Kita tengok zaman sahabat dulu pun bila Rasulullah wafat, bila Abu Bakar nak nak mengumpulkan Quran tu berani tak berani juga, ya, kerana Sayyidina Abu Bakar rasa macam betul ke apa yang aku buat ni, ya, takut menyalahi apa yang Nabi tak pernah buat perkara itu. Tetapi atas inovasi itu, dipanggil inovasi, maknanya terlahirlah mushaf yang dapat kita lihat pada hari ini. Inovasi akan berlaku dari masa ke semasa. Untuk matlamatnya satu, supaya orang cinta Quran, baca Quran, faham dan amal, ya. Tetapi dalam menginovasikan itu, dia ada dia punya sempadan-sempadan dia, terutama dalam bidang pembacaan Quran. Kita tak boleh melanggar sempadan-sempadan itu, ya, kerana kita lihat teknik-teknik mengajar. Contoh, kita nak permudahkan orang, ada orang mungkin dia tak boleh sebut raw, dia sebut raw. Kita pun nak bagi dia boleh, kita rekalah, suruh dia buat gitu begini. Atau mungkin orang Melayu, dia dalam bahasa Melayu dia tak ada huruf R tebal kan Ustaz Fazrul, ya. Orang nama Ramli kita tak panggil dia Romli, ya. Mana ada, kita panggil Ramli aja. Tapi kerana benda tu tak biasa dalam orang Melayu, tapi bila jumpa dalam Quran, ra kena tebal. Rahman, Rahim, ya, Rabbana. Jadi kita nak ikut cara kita, orang Melayu baca Rabbana, Rahman, ya. Jadi kita nak, hasrat kita nak membetulkan orang kita ni supaya lidah tu jadi fasih. Tetapi kadang-kadang dia terlanggar dia punya sempadan. Itu yang kita tak nak, ya. Itu sebabnya kalau inovasi ni boleh, tapi kita lihat macam contoh langgar sempadan tu macam mana, Ustaz? Contoh macam kita kata orang Melayu dia nak sebut Rabbana, maka guru-guru kita sebahagian dia kata okey, mulut kita kena muncungkan, ya, Rabbana, supaya nak tebal. Bismillahirrahmanirrahim, bau ra tu tebal. Sedangkan dia tak perasan bila dia mengubah sistem yang asal tu. Sebenarnya asalnya ra tu tak perlu tebal pun, semua kita tebalkan bunyi dia, ra, gitu aja. Tapi bila diubah teknik tu, dia kesan dia akan jadi lain. Oh, maksudnya dia ubah cara nak sebut tu, ubah cara nak sebut. Jadi akhirnya bunyi itu pun yang jadi terhasil dari anak murid itu pun bukanlah perfect ataupun baik sangat. Dia akan jadi, itu dipanggil mubalaghah, berlebihan, bersangatan pula. Dan perkara ni dia sebut oleh Imam Hamzah Al-Kufi, seorang tokoh qiraat. Dia kata, dia buat perumpamaan ma fauqal ja'udah fahuwa qatat. Benda kalau kerinting terlampau bengkok sangat, dia akan mudah patah. Ma fauqal bayat fahuwa baras. Benda kalau kulit terlalu putih, orang tak panggil, tak cantik lagi, dia akan jadi macam berpenyakit, macam sopak, bala kan, albino kita kata. Ma fauqal qiraah falaisal qiraah. Benda kalau lebih sangat gaya tajwidnya tu, dia dah rosakkan keaslian Quran. Jadi kita tak nak perkara itu, walaupun hasrat kita nak murid, nak rakan-rakan kita pandai baca Quran, dia akan jadi, dia disebut pula tak silap saya oleh Imam Amru Adani, dia kata berlaku takalluf dan tasannu, berlebihan dan reka-reka sendiri, cara baru yang benda tu tak sesusah itu pun sebenarnya. Jadi itulah timbul macam-macam. Contoh nak sebut, kalau sin nak sebut baris depan kena senyum dulu, sin, jadi su, ya. Kalau shin kena muncul sha, sedangkan dia auzubillahi minasyaitonir, biasa saja kita sebut sha, supaya bunyi shin tu. Jadi benda itu adalah satu kaedah baru, tapi bila dia dah terlebih daripada border dia, itu jadi susah. Itu sebab kita, guru-guru Quran saya ajak rakan-rakan saya semua, kita kena ada juga, kita kata muzakarah kan dengan rakan-rakan, supaya kita jangan terlebih begitu, sebab dia kesan dia tak baik. Contoh Ustaz Fazrul, kita tengok dulu guru-guru orang tua kita yang zaman dululah, mereka kalau sebut ha tu dia tekan habis. Ihdinas sirat. Saya ingat orang tua mengajar dulu gitu. Apa nak terkeluar. Macam ada qalqalah pula kat situ dia angin dia tu. Dia tekan sampai ke dada, dia kata ha dada. Bila kita baca, bila kita belajar lebih sikit, kita kata sebenarnya benda tu dah berlebih. Jadi satu susah. Jadi bila kita dengar orang kampung baca kadang-kadang kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu mengadu, nafas saya pendek lah Ustaz. Dia buang habis semua. Sebab dah terkeluar kan. Jadi tak inilah. Dan paling parah Ustaz, kalau kita dengar orang beratib kan, tahlil dia tekan la ilaha illallah, dia nak bunyi.
Ha tu. Oh, Kerana dia kata ha sama macam ihdina tadi. Jadi benda-benda ni akan berlaku. Memang hasrat kita tadi nak bagi orang boleh baca Quran, tapi bila terlebih border dia maka akan jadi begitu. Akhirnya tak molek juga. Jadi sebenarnya dia nak sedang-sedang saja. Sedang-sedang. Betul. Saya ingat satu ayat Quran sebut Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turun Al-Quran untuk jadi susah kepada kamu. Sebenarnya baca Quran sangat senang, tapi kita yang menyusahkannya. Sebagaimana Ustaz sebut syah sampai macam tu sekali. Ada satu Ustaz dia sebut kalau nak sebut ta dengan betul mesti kena gelembung kedua-dua pipi. Mesti kena gelembung baru betul. Kalau tak gelembung tak betul. Ya Allah. Tengok. Kita asal nak memang niat matlamat betul. Tapi kita telah ajar orang macam Ustaz sebut takalluf, mubalaghah, berpenat-penat. Orang baca Quran tengok, orang bukan Islam tengok, ya Allah payah ni baca Quran. Sebenarnya mudahnya, kita yang susah-susahkannya. Maka antara saya boleh faham tadi, jangan kita melepasi sempadan. Kita nak ajar boleh. Ajar sekadar mana apa yang ilmu yang kita ada dan jangan pergi kepada apa yang kita tak tahu. Okey Ustaz Faz boleh sedikit. Ya, sebenarnya bila berbincang perkara ini, ya, perjalanan kita dalam surah Al-An'am ini memang cerita tentang jangan mengkomplekskan benda yang dah Allah bagi mudah, kan. Binatang boleh kita tunggang, boleh disembelih makan, kan. Tapi ada yang kata binatang ni kalau dia beranak, ada anak yang hidup untuk dimakan oleh lelaki, kalau mati anak dalam kandungan ketika dia masih dalam perut itu, ini boleh makan untuk umum buat. Terlampau lebih-lebih sangat, kan. Makan je kalau dah disembelih, kan. Tapi dia sebenarnya suruh sembelih dengan nama Allah, dia pergi sembelih dengan nama campur, lepas tu letak nama baru pula, kaedah saibah, laham dan sebagainya. Dan perkara ini satu dalam tauhid, Allah bekalkan panjang dalam surah Al-An'am yang turun sekaligus. Selepas itu Allah memberikan panduan untuk apakah perkara yang perlu dilakukan, ya. Pasal bila orang dah bersedia mentauhidkan Allah, sedia menerima arahan daripada Allah SWT. Tapi kalau tidak ustaznya, cara berfikir dia kompleks, ya. Akhirnya daripada benda yang ada ilmu yang memudahkan, ya. Kita bukan memudah-mudahkan. Kita dah mudah, ya. Tetapi akhirnya disusahkan pasal kadang-kadang mungkin nak cari istilah tadi tu sudah senok tu, dia buat-buat. Tapi inovasi itu kalau sampai dia mengganggu ustaz, ya, melangkau daripada garis panduannya, khawatir nanti tertolak satu, kan. Tapi mengapa ada juga orang dalam masyarakat, kalau kita tengok dalam surah Al-An'am ini, mereka buat pelbagai perkara mencampur adukkan ini pasal kadang-kadang buat bisnes ustaz. Pasal kalau katakan yang binatang ni tak disembelih pasal dia ni haram disembelih, yang ini saibah ni jangan dikacau dan sebagainya, nanti boleh jual lagi lebih banyak. Kan. Jadi berjaga-jaga tentang yasnaun ini, menghasilkan sesuatu inovasi, kalau ia ada asas okey, tetapi kalau ia tidak ada asas kerana ia nak menambahkan, dalam berniaga ni ada istilah USP ustaz, ya, unique selling proposition. Pasal nak lain daripada orang lain, kita buat kaedah baru. Rupa-rupanya kaedah itu kalau ia tidak diasaskan kepada kaedah garis panduan yang asli, khawatir ia menyebabkan masyarakat makin susah. Jadi ini yang kita belajar, pelajaran daripada surah Al-An'am untuk tauhid. Ia juga terkait dalam hidup kita seharian, ya, dalam tajwid, dalam kita membesarkan anak, ya. Jangan sampai kita menambahkan sesuatu yang makin kompleks di dalam kehidupan. Baik, kita teruskan pelajaran kita pada halaman 147 ayat 146 ini sebagai satu pelajaran yang berlaku pada orang Yahudi, di mana mereka ini mendapat peraturan yang sukar. Mengapa mereka dapat sukar? Kerana mereka ini istilahnya pada ayat 146 ini bibaghihim. Mereka ini berlaku bugha, ya, pada halaman 147. Jadi jom kita baca sama-sama pelajaran yang penting agar kita jangan soal menyusah-nyusahkan. Macam tadi lah ustaz, ya. Kalau nak cakap ta mesti gelembungkan. Dan anak murid jangan pula tanya, kan, ustaz macam mana nak sebut ta yang berkesan. Kadang-kadang pasal anak murid tanya, cikgu je pun rasa bagus ni buat kaedah baru ni, kan. Kadang-kadang anak murid tu betul-betul dah. Betul dah. Guru kata dah kebetulan suara anak murid tu halus je. Dia nak bunyi macam kasar macam orang Arab. Berlebihanlah kat situ jadi. Jadi itu yang kalau orang Yahudi ini dalam konteks ayat 146 ini ialah pasal mereka ni tanya banyak sangat, akhirnya Allah bagi sampai lemak tak boleh makan. Kan? Lemak. Jadi maksudnya kalau tengok satu binatang tu ada bahagian lemak itu
terus diharamkan pada mereka. Dan Nabi Isa nanti datang di akhir zaman nanti, kalau kita tengok pada perbincangan ulama, menghalalkan balik lemak. Tapi kita tak ada masalah Ustaz kan. Lemak yang digunakan untuk goreng ke, untuk apa sebagainya, yang penting jaga kesihatan je lah kan. Sedap, okay. Ustaz. Sedap pun lah ada suap tu kan. Baik, kita baca ayat 146 bersama Ustaz Amir Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah ayat 146 menceritakan tentang apa yang berlaku kepada orang-orang Yahudi yang diharamkan pada mereka haiwan yang berkuku, lemak lembu dan kibas, kecuali yang melekat di kawasan tulang yang kecil-kecil itu mungkin tak diharamkan, tapi secara umumnya diharamkan lemak disebabkan oleh mereka sendiri adalah kaum yang banyak bertanya dan akhirnya mendapat peraturan yang lebih susah kerana kederhakaan mereka. Bibaghihim wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya yang betul adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Hujung itu Allah tekankan sesungguhnya kami Maha benar, pasal yang tahu peraturan ini sebenarnya adalah Rabbai, kira imam di kalangan orang Yahudi. Orang biasa tak tahu. Orang biasa dia sental je Ustaz ya. Ke ada lemak tak ada lemak ke, dia beli burger tu dia sental je. Tapi kalau katakan imam-imam mereka Rabbai, mereka tahu perkara ini dan mereka terkejut ya. Macam mana pula Nabi boleh faham sampai tahap begini? Kerana Nabi bukannya hidup bersama dengan orang Yahudi, tetapi kerana Nabi mendapat maklumat daripada wa inna lasadiqun daripada Allah. Maksudnya Nabi mendapat wahyu kebenaran, membongkar apa yang berlaku dalam orang Yahudi. Dan sama macam kita pun tak tahu perkara tersebut. Saya pun kawan Yahudi beberapa orang je Ustaz masa dekat luar negara kan. Tak ada borak-borak pasal makanan ini pun. Tapi bila kita baca Quran, kita tahu rupanya ini yang berlaku kepada generasi Yahudi terdahulu yang dimaktubkan di dalam peraturan umat Yahudi sampailah sekarang. Jadi ini perkara yang perlu kita faham, dan kita lanjutkan pada halaman 148 tentang orang-orang yang mensyirikkan Allah. Masih lagi tema surah ini tentang binatang dan juga tanaman sebagai satu nikmat daripada Allah SWT, tetapi ada orang mensyirikkan Allah walaupun mendapat an'am untuk mendekatkan diri, untuk memudahkan urusan kehidupan. Jadi ada yang diminta untuk datangkan syuhada, saksi, ilmu, tak dapat. Seterusnya apakah mereka buat? Mereka menggunakan alasan ayat 148. Jom kita baca sekali lagi, di mana orang-orang yang buat syirik ini akhirnya dia menyalahkan siapa pula? Dia menyalahkan Tuhan pula. Sampai tahap begitu sekali orang buat silap ini. Jangan sampai kita jadi begitu. Jom kita lihat ayat 148. Silakan Ustaz. A'udzubillahi سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا
ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, sayaqulul ladina asyraku, orang-orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Inilah kaedah yang Allah jelaskan bahawa dalam hidup kita ini ada orang yang tidak bertanggungjawab, ya, dia menyalahkan Tuhan bila mereka melakukan kesilapan, melakukan syirik kepada Allah. Mereka mengatakan kalau katakan Allah nak, kami ini ma'asyrakna, kami tidak mensyirikkan Allah, wala abauna wala haramna min syai', nenek moyang kami tidak menyekutukan dan mereka tidak mengharamkan, kami tidak mengharamkan apa yang dihalalkan. Jadi ini cara berfikir yang songsang Ustaz, ya. Dahlah dia buat silap, lepas tu disalahkan Tuhan pula. Padahal kalau dia kata, kalau dia berfahaman bahawa lau sya Allah, jika Allah inginkan kami tidak syirik, maka merekalah yang kena berusaha untuk tidak syirikkan Allah. Bukannya dia terus buat syirik kemudian disalahkan Tuhan. Kalau Tuhan tak nak, ya, kalau zaman sekarang Ustaz, ya, kalau katakan orang tu tak berjaya dalam bisnes ke, dalam keluarga ke, dia kata kalau Allah nak, Allah boleh bagi kami, saya ni berjaya, tapi duduk diam dia. Kan, kalau dia sudah berusaha betul-betul dan kemudian tawakal kepada Allah, itu perkara yang berbeza, ya. Di antara tawakal dan juga hanya bermalas-malasan, dua perkara yang berbeza. Individu yang bertauhid, dia berusaha bersungguh-sungguh dan kemudian serahkan pada Allah. Allah kalau katakan saya tak dapat, saya akan berusaha lagi. Tapi kalau katakan dia kata bahawa saya tak nak berusaha, saya serahkan pada Allah saja, itu yang membawa pada istilah Jabariyah ataupun Qadariyah Ustaz, ya. Itu istilah tauhid. Tapi poinnya ialah kalau Jabariyah itu Allah dah tentukan nak buat macam mana. Kalau Qadariyah itu saya yang berusaha, positif, Tuhan tak ada masuk campur pun dalam kehidupan saya. Dua ekstrim berbeza, tapi asasnya adalah tauhid yang ditekankan pada ayat 148. Jadi Allah nyatakan di hujung itu, in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Sebenarnya mereka ini adalah dhan, mereka ini prasangka sahaja, teka sahaja pada Allah. Mereka ini takhrusun, berdusta atas fakta yang rapuh, ya, tak ada fakta pun sebenarnya. Dan ini Allah bongkarkan, Allah beritahu kepada kita agar kalau kita jumpa kawan kita yang cakap kalau Allah nak, Allah boleh je bagi kita kaya, kan, tapi dia duduk tak ada buat apa-apa pun, kan, orang begitu ada masalah. Tentang tauhid dia yang perlu baca kembali ayat 148. Jadi kita doa pada Allah SWT, Allah pimpin kita dengan keimanan yang benar, dengan panduan daripada Al-Quran, khususnya surah Al-An'am yang kita baca pada hari ini. Jadi saya persilakan Ustaz, kita berada di hujung Ustaz, untuk berdoa memohon awal tahun 2021 ini kita bertauhid hanya pada Allah SWT. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin man falaqatil anwaru illa bidzatihi.
اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الصحة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Amir Rahman Abbas sebagai tetamu istimewa kita pada hari ini untuk kita mengulang kaji halaman 145. Kita sempat sampai 148 sebentar tadi. Moga-moga kita dapat panduan hidayah yang jelas. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha cahaya Al-Quran ini dapat kita sebar-sebarkan, dapat kita hasilkan program pelbagai agar masyarakat cerah bersama dengan Al-Quran. Rancangan ini dibawakan oleh Mufaz. Kita bertemu lagi pada jam 5, pada jam 11 malam, pada jam 6 pagi insya-Allah. Rancangan ini harapnya terus memberikan sinar kepada tuan-tuan pada tahun 2021 ini insya-Allah. Ya, terima kasih kami bertiga kepada tuan-tuan sekalian. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.